Kita membicarakan tentang akal dan juga beban. Kadang-kadang kita boleh rasa malu kepada diri kita sendiri, kerana apa yang dia sebut dalam kitab ni memang ada pada kita, memang ada pada kita. Lebih-lebih lagi di zaman sekarang ini, zaman sains teknologi, orang lebih mengambil berat berkaitan dengan kecanggihan-kecanggihan yang ada. Walaupun seseorang yang tidak berpendidikan tinggi, tapi dia memiliki suatu benda yang canggih, menjadi satu penghormatan pada waktu itu. Islam mengambil berat berkaitan dengan akal. Sebab itu dalam ilmu tauhid dibincang kepada kita berkaitan dengan hukum akal. Hukum akal berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Mereka lebih mendahului akal berbanding dengan agama. Mereka lebih menggunakan akal berbanding dengan agama. Ini satu fahaman yang cukup bahaya. Sebab kalau kita tengok pada hari ini, ramai di kalangan orang-orang cerdik pandai menangkis hal-hal agama dengan akal. Menangkis hal-hal agama dengan akal. Di mana yang kita tengok Syahid Bukhari dalam berkhabar cerita berkaitan dengan agama. Kita baca komen-komen dari kalangan orang yang ada pendidikan yang tinggi. Kadang-kadang kita rasa bangga Allah bantu. Kuat sangat komen tentang bab hukum yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Bahkan dia ambil dari kalangan orang yang berstatus ustaz untuk nak cerita berkaitan dengan bab hukum. Orang akan gunakan hujah-hujah mengatakan bahawa ini tak sesuai untuk nak dilaksanakan di atas apa yang di bumi Malaysia. Itu berasaskan kepada logik akal. Sebenarnya dia yang tak sesuai hidup di Malaysia, tak sesuai hidup di atas bumi Allah. Dan benda ini tidak diambil oleh sebahagian yang lain. Dia lebih baik berdiam diri. Lebih baik dia berdiam diri sekalipun nampak benda ini di hadapan mata dia orang menghina agama. Ini yang kita katakan pada hari ini bahawasanya
secara khususnya dalam negara kita, umat Islam di Malaysia ini telah mendidik dengan menggunakan akal yang begitu ketara sekali. Fahaman-fahaman yang menggunakan akal ini dibawa masuk ke dalam negara yang telah pun lama dijahirkan dengan ilmu tauhid. Mudah dibawa fahaman-fahaman yang berkaitan dengan menggunakan logik akal tanpa bersandarkan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih dari membelakangi pandangan-pandangan para ahli ulama yang muktabar. Itulah yang kita katakan fahaman-fahaman yang disebut sebagai orientalis. Fahaman sekularisme, fahaman pluralisme, macam-macam semuanya. Ini yang cukup menentukan kita. Apabila disebut berakal dan juga berbal di sini, kalau kita lihat, kalau kita baca sebelum ini berkaitan dengan apakah yang dikatakan berbal. Ini antaranya orang yang bercakap banyak. Orang bercakap banyak tak berhenti bercakap dalam hal-hal perkara yang tidak langsung memberi faedah kepada agama. Ini panggil orang bodoh, bercakap banyak. Banyak dia, banyak hikmah dia. Banyak cakap, nampak banyak bodoh dia. Kalau bercakap banyak, bersandarkan kepada Al-Quran, hadis Nabi, kata-kata para ahli ulama, tidak menampakkan kebodohan. Bahkan dia memperjelaskan lagi berkaitan dengan hukum-hukum agama. Kemudian disebut kepada kita apakah dia itu yang akal, orang yang berakal. Berakal itu iaitulah orang yang tidak menuntut akan dunia melainkan kerana Allah. Dia tidak mencari dunia sungguh-sungguh melainkan kerana Allah sahaja. Kerja yang dia buat itu tidak lain tidak bukan melainkan untuk Allah. Suruh pagi, balik petang untuk Allah. Bukan semata-mata betul-betul untuk nak mencari kemewahan dalam dunia. Kita hari ini hidup di bandar menjadi satu cabaran kepada kita. Kalau kita pakai kenderaan yang tak ada mewah, rasa hati orang parking sebelah tengah kita besar. Maka kita berloba-loba untuk nak mencari kekayaan dalam dunia supaya kita pun dapat seperti mana dia. Islam tak harap untuk nak kejar kemewahan dalam dunia, tapi jangan dunia kontrol kita, biar kita kontrol dunia. Kita nak kawal dunia, mesti dengan ilmu. Tak ada ilmu, kita tak boleh nak kawal dunia. Dan kata ahli ma'rifah. Ahli ma'rifah iaitulah ahli orang yang kenal Allah. Dan kata ahli ma'rifah, apabila berhimpun bagi seseorang lelaki, iaitulah orang yang sempurna akalnya. Ini kata ahli ma'rifah. Jadi kalau ada seorang lelaki yang sempurna akalnya, maksudnya bermula ilmunya dan amalnya dan adabnya. Orang lelaki yang ada ilmu dan beramal dan juga ada adab, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini kalau kita lihat daripada kata ditulis Mas Musoneh, dia mengatakan bahawa di sini ada persamaan dengan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi ada bersabda, satu malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan. Apa dia iman, apa dia Islam, apa dia ihsan. Iman itu ilmu.
Islam itu aman dan adab itu ihsan. Dinamakan dia akal. Kata ahli ma'rifah, dia kata kalau seorang lelaki yang sempurna akalnya, iaitulah orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmu dia, dan juga berakhlak dengan akhlak yang mulia, dinamakan dia orang berakal. Ini definisi di kalangan ahli ma'rifah. Nak kenal orang yang berakal itu, iaitulah orang yang memiliki tiga kesempurnaan: ayat asli datang ilmu, amal dan juga adab. Dia memiliki ketiga. Itu kata ahli ma'rifah. Dan apabila mengetahui ia, yakni orang lelaki tadi, dan diamalkannya, kemudian dia beramal dengan ilmu. Mengetahui itu maksudnya ilmu. Mengetahui itu maksudnya ilmu. Dan apabila mengetahui dia, yakni orang lelaki tadi, maknanya dan apabila ada ilmu orang lelaki tadi dan diamalkannya, amalkan ilmu dia tadi dengan tiada adab, ada ilmu dan dia amal. Amal itu dengan tak ada adab, tak ada akhlak yang baik, maka iaitu ilmu yang tiada berakal. Orang yang ada ilmu macam ini dikatakan sebagai orang yang tidak berakal, walaupun dia memiliki ilmu yang tinggi, amal ibadah dia begitu hebat, tapi adab-adab dia tidak ada adab, tak berakal. Maka dikatakan orang ini tidak berakal. Ini pandangan di kalangan ahli ma'rifah, untuk memperkenalkan kepada kita bagaimanakah keadaan orang yang berakal. Maka di kalangan ahli ma'rifah menerjemahkan begitu bagi orang yang berakal. Maknanya kalau tidak ada salah satu daripada tiga itu tadi, bermakna orang itu tidak berakal. Sekalipun baik akhlak dia, sembahyang pun tak pernah tinggal, tapi ilmu dia tak ada, pun tidak berakal. Macam mana seorang yang buat amal ibadah yang begitu banyak tapi tidak ada ilmu? Macam mana seorang yang berakhlak, dikatakan akhlak yang mulia tapi tak ada ilmu? Ketiga-tiga itu menjadi syarat keutamaan bagi orang yang berakal di kalangan ahli ma'rifah. Di kalangan ahli ma'rifah. Dan kata orang, taubat seorang laki-laki dan bimbang ia dengan ibadah akan Allah Ta'ala, dinamakan dia itu akal. Ini ada pandangan lain pula mengatakan orang yang suka bertaubat, orang yang suka bertaubat, dan juga dia ini bimbang dengan amal ibadah dia, bimbang takut amal ibadah dia tak sah, ataupun bimbang takut amal ibadah dia Allah tak terima. Bimbang. Macam kita lah, kalau kita nak ngomong suatu permohonan, kita tulis surat, kita menghantar, dia tak ada bagi respon apa-apa kepada kita, kita juga bimbang. Bimbang pun dia tolak surat kita senyap-senyap dalam keadaan kita tahu dia tolak. Jadi kita minta bantuan daripada dia. Bimbang untuk tulis ayat dalam tu tak betul dengan format yang dia nak. Dia kandang kita. Sebab beza surat rasmi dengan surat yang tidak rasmi. Belajar SPM, dia beza. Begitulah juga di sini dalam bab bentuk amal ibadah yang kita nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, perlu kita ada satu sikap bimbang dengan amal ibadah kita, takut Allah tak terima amal ibadah kita. Itulah kita perlu ada satu sifat disebut sebagai sifat roja, harap Allah menerima amal ibadah kita. Amal ibadah yang kita buat ini nak dibandingkan dengan amal ibadah para ahli ulama jauh sekali.
kita ni yang mempunyai kekurangan dari segi sudut ilmu dan juga kekurangan dari segi berbagai aspek kita ni kurang. Lebih-lebih lagi sepatutnya kita kena bimbang dengan amal ibadah ni. Lebih-lebih lagi. Maknanya kalau kita nak tidur malam bimbang, kalau mengaji malam cukup tak cukup amal ibadah kita nak buat. Dah aku sebenarnya dah 5 waktu sehari semalam. Tapi apakah sempurna amal ibadah yang kita buat? Sebab itulah disebut kepada kita dalam riwayat menyampaikan bahawasanya menuntut ilmu agama itu lebih afdal daripada sembahyang sunat 5 rakaat. Menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu bermakna di sini kita ada buat catatan, ada kitab menuntut ilmu agama. Dengan Nabi sebut kun aliman atau muta'alliman atau mustamilan atau muhibban. Ini dari istilah yang dikatakan kepada kita, orang yang taubat seorang lelaki dan bimbang ia dengan ibadah akan Allah Ta'ala, dinamakan dia itu akal. Kita lepas sembahyang tak rasa bimbang dengan amal ibadah yang kita buat tadi. Jarang kalau kita rasa bimbang. Pokoknya tak ada rasa bimbang langsung. Kita lebih bimbang dengan urusan dunia kita. Nak tahu, dalam sembahyang kita dah mula merancang untuk urusan dunia kita. Kalau imam sembahyang lambat, kalau ada zikir pula imam baca doa panjang pula lepas sembahyang, dia pun bimbang. Lepas ni habis bimbang. Sebab dia sebut awal tadi, bila kita bincang berakal ni, orang yang baca ni pun mana saya pulang kaji sendiri, semua benda yang disebut ni memang ada pada kita. Maknanya kalau kita baca secara umum di sini, kita ni orang tak berakal. Kita ni orang yang tak berakal. Maka ketahui olehmu, kata Musa, maka ketahui olehmu akan dia maksudnya di sini akan. Maka ketahui olehmu akan dia bahawasanya ilmu itu penglihatan dan beban itu kelam. Dia minta kepada kita supaya kita ambil tahu bahawasanya ilmu itu sebenarnya mencerahkan apa permasalahan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bersikap dengan tidak ada ilmu, maka kita berada dalam kelam. Ini ayat yang kita fahamkan di sini bahawasanya syaitan mengajas, pinjam perkataan kelam. Sifat kelam itu bermakna tak nampak apa-apa. Bila kita buat suatu benda dalam keadaan gelap, kita tak tahu apa benda yang kita buat. Tak tahu. Sebab gelap. Tapi bila ada lampu ni, kita baru nampak ni pintu, ni dinding, ni tiang, ni kipas, ni apa pun kita nampak. Yang menyebabkan kita berada dalam cerah, kita ni tak jadi orang bodoh. Kalau tanya kita tu apa? Itu kipas. Sebab kita nampak. Tapi kalau duduk dalam gelap, orang tanya dekat tepi ke apa dia? Kita main hentam je jawab. Buka-buka lampu air, tengok peti ais. Menggambarkan seolah-olah kepada kita bahawasanya orang yang jahil dalam ilmu agama dikatakan sebagai penduduk dalam gelap. Tak tahu apa benda yang dia buat. Benda tu lebih-lebih lagi lah benda-benda yang haram pun dia buat. Dia tak tahu benda tu haram. Dia tak tahu. Maka dia sebut di sini pada kita bahawasanya kena ketahui, kena tahu, kena ambil tahu bahawasanya dia kata ilmu itu penglihatan, memberi satu suluk kepada kita. Ini yang itu kita bincangkan dalam bab tajuk dan bab ilmu mengajahilah. Kita bincang pada yang lepas juga. Dia sebut
kepada kita perbezaan perbandingan di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Cukup banyak penjelasan kepada kita. Orang yang ada ilmu nescaya dia akan dapat hidayah. Allah nak bagi hidayah melalui ilmu. Tak mustahil Allah nak bagi hidayah tanpa ilmu. Itu hak milik Allah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara contoh yang kita dapat ketahui sebelum ini bahawa seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan sedikit sahaja daripada ayat Al-Quran yang dibaca oleh adik dia, menyebabkan dia buat perubahan 360 darjah memeluk agama Islam. Dia tinggal habis semua apa yang dia lakukan sebelum ini. Jadi orang yang jahil, orang yang tak tahu apa yang dia patut dia buat. Contoh kalau bab kematian, cepat-cepat dia telefon ke imam. Ni nak buat macam mana? Buat macam mana? Mati. Begitulah juga dalam masalah-masalah yang lain. Kita nak merujuk kepada orang-orang yang lebih mengenal. Sepatutnya kita juga kena mengetahui dalam bab berkaitan dengan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Betullah dalam kitab Nasihat Agama Wasiat dia disebut ilmu fardu ain tak banyak yang patut kita jadi. Oleh kerana kita tinggal terlalu lama, maka nak balik semula kepada ilmu fardu ain itu yang kita rasa macam banyak. Contoh kalau kita simpan 50 sen hari ini, 50 sen esok sampai 3-4 tahun, terlalu banyak. Tapi kalau nak dapat sebetul pada naik minggu tu, dia pening kepala. Nak bincang kau kat mana tadi. Dan akal itu melihatmu yang mengincikan daripada segala keaiban. Akal itu, iaitulah dia dapat melihatkan apa benda yang keaiban dalam diri kita sendiri. Akal kita pada hari ini, kita lebih banyak melihat kepada keaiban orang berbanding daripada keaiban kita sendiri. Sebab apa boleh berlaku begitu? Sebab akal kita sebelum ini tidak pernah dididik untuk melihat kepada diri kita. Kalau kita melihat keaiban dalam diri kita, memang cukup banyak. Cukup banyak. Di antara pokok akal yang pertama, kita lihat diri kita buat amal ibadah di hadapan orang dengan belakang orang. Itu pun ada sikap yang berbeza. Itu kita kena belajar dalam hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata sini, dan akal itu penglihatmu yang menyucikan daripada segala keaiban. Boleh lihat keaiban mata kita, betapa jahat mata kita, lebih masa kepada benda-benda yang tak memberi faedah berbanding kepada perkara-perkara yang boleh memberi manfaat. Tangan kita, kaki kita, begitu lagi semua. Itulah kalau akal yang tidak dididik dengan ilmu agama, dia akan menampakkan kebodohan kehidupan dalam dunia. Kita jangan nilai kebodohan dan juga kecerdikan itu pada pandangan akal manusia yang tidak berpendidikan agama. Tapi kita kena lihat kebaikan seseorang itu berpandukan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pandangan kita, orang yang berakal, orang yang cerdik, orang yang smart kerja dia, orang yang hebat, dia memiliki kemewahan dalam kehidupannya. Maka orang yang tak berakal akan respect kepada orang yang memiliki kemewahan. Orang yang memiliki kemewahan tanpa memiliki ilmu agama pun dikatakan bodoh. Orang yang bawah ni pula, orang yang miskin, orang yang susah ni pula menghormati kepada orang yang memiliki kemewahan pun dikatakan bodoh. Sebab dia tidak melihat dari segi kacamata Islam. Dia melihat dari segi kacamata Islam.
ulama yang mutabak, ulama yang tidak suka duduk tempat orang yang mudah untuk mendatangkan pujian kepada diri dia. Tidak suka. Sebab itulah dia lebih suka duduk seperti mana kalau kita sebut bahasa istilah dalam sekarang ni kita panggil apa? Low profile. Dia tak suka mengenai. Dia lebih suka tawadhu, merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbahasa dengan bahasa yang mulia. Kalau kita bincang ciri-ciri ulama yang mutabak, yang tak nak kepada dunia, tak nak kepada dunia, tak minat kepada pangkat dan juga darjat. Bahkan dia mengelak kalau ada tempat, dua tempat di tempat orang kaya dan tempat orang miskin, dia lebih suka duduk bersama dengan orang miskin. Jadi orang yang berakal itu dia dapat melihat kepada segala keaiban pada diri dia sendiri. Dan amal itu roh yang menghidupkan hati yang mati. Amalan yang kita buat itu merupakan satu tenaga yang akan memulihkan hati kita yang mati. Sekali-sekali ada satu waktu boleh untuk buka lepasan isteri. Dia ada tanya saya berkaitan dengan macam mana Ustaz untuk nak lembutkan hati, lembutkan hati bagi orang yang hati keras. Saya ingat dalam kitab ni kita ada baca kata Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Hasan Basri kata, saya beri jawapan dia, saya ambil daripada kata-kata Hasan Basri. Dia kata apa? Barang siapa mengadukan kepada keras hati, ada orang yang mengadu kepada kita. Macam mana ni Ustaz? Isteri saya ni perasaan hati dia itu macam-macam, tapi kalau ilmu ataupun isteri juga begitu. Macam mana Ustaz suami saya ni ilmu? Macam mana Ustaz punya anak saya ni ilmu? Semayang upaya, mengaji upaya, nak ajak dengan kuliah, lagi dah tak nak. Semayang kat rumah upaya. Kata Hasan Basri, kata barang siapa mengadu kepada keras hati, suruh baginya dengan bahawa duduk daripada majlis ini. Orang yang keras hati tadi, dia kata apa? Hasan Basri kata, rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Bawa orang tu suruh duduk dalam majlis ini. Maka kerana inilah ilmu itu ubat bagi barang siapa yang tiada baginya ubat. Majlis ilmu itu sebenarnya penawar kepada hati yang keras. Majlis ilmu. Sebablah orang yang berada dalam majlis ilmu ini, hati dia sentiasa lembut. Bermakna di sini juga kerana apa, dalam satu riwayat mengatakan kepada kita, orang yang duduk dalam majlis ilmu agama ini akan sentiasa diletak sayap oleh malaikat. Malaikat letak sayap dia dalam keadaan memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia minta kepada Allah supaya ampunkan dosa orang yang duduk dalam majlis ilmu. Tapi tak ramai orang duduk dalam majlis ilmu agama. Itu memang kita tak dapat nafikan. Kerana hari ini kebanyakan dari kalangan kita terarah mengikut kehendak hawa nafsu, mengikut kehendak hawa nafsu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kamu taat patuh kepada orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingati kami. Tak silap saya dalam surah Al-Isra atau Al-Kahfi. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan ikut golongan-golongan orang yang mengikut kehendak hawa nafsu. Kita apabila dididik dengan tidak didikan Islam, maka situ
Dia panggil satu peluang, pintu yang dibuka seluas-luas untuk nafsu dan syaitan yang dididik hati kita. Dan bila kita tidak dididik dengan agama, kita telah membuka pintu seluas-luasnya untuk syaitan dan juga hawa nafsu untuk dididik. Itu dalam kitab Penawar Hati ada sebut, barang siapa yang makan banyak, dia akan dipandu oleh syaitan. Makan terlalu banyak, makan terlalu banyak akan dipandu oleh syaitan. Maknanya atas kepala kita ni seolah-olah syaitan menuju area. Dia akan terarahkan kita ke mana? Itulah tempat yang akan kita pergi. Amal itu roh untuk menghidupkan hati yang mati. Perbanyakkan amal-amal untuk nak menghidupkan balik hati-hati kita. Amal-amalan zikir, amalan sembahyang sunat, amalan membaca Al-Quran, amal-amal. Pilihannya dua hakikat. Saya pun tak pastikan kita ni betul atau betul. Yang terperakkan seorang perempuan. Okay? Ini saya baca dari satu artikel yang telah diceritakan oleh ayah perempuan itu ada perempuan cerita yang katakan bahawasanya liang anak dia itu bersinar kerana dia menyebut la ilaha illallah hampir 4 jam sebelum dia meninggal dunia. Itu yang saya dapat satu cerita daripada seseorang yang mengatakan apa yang meninggal itu nama Allah SAW Baba Bonang Pertanyaan yang meninggal di hospital Kota Baru. Dia lupa nama Baba Aziz. Sebelum dia meninggal dunia, ada seorang sembah dengan dia. Dalam masa bersembah, dia tanya 3 soalan. Dia tanya 3 soalan kepada kawan dia. Dia kata, bila lagi kita nak buat 3 benda? Yang pertama, dia tanya bila lagi kita nak buat sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Kemudian yang kedua, dia kata bila lagi kita nak berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dia tanya bila lagi kita nak mengucap la ilaha illallah, berzikir banyak-banyak. Bila lagi? Mungkin dari segi pandangan dia, apa yang dia lihat pada hari ini, tak ramai lagi orang nak duduk berzikir kepada Allah SWT. Tak ramai lagi orang nak membaca selawat kepada Nabi SAW. Tak ramai lagi orang nak bertahajud kepada Allah SWT. Apabila dia sebut begitu, apabila datang cerita yang kata perempuan meninggal dunia kerana membaca la ilaha illallah 4 jam sebelum dia mati, ada benar. Ada benar. Allah kalau Allah nak tunjuk, anytime Allah boleh tunjuk. Itu kita lihat dari segi kekuatan yang ada pada orang lain. Kekuatan kita pula apa dia? Yang kita boleh katakan kepada Allah, ya Allah, aku tak boleh nak buat benda lain. Ini satu dia aku boleh buat, yang aku boleh istiqamah. Yang lain aku tak boleh, aku tak mampu. Tapi yang satu dia aku boleh istiqamah. Apa benda yang kita boleh buat? Itu yang kita kena cari suatu benda yang kita boleh istiqamah untuk kita dekat. Tak payah banyak sikit pun jadi. Yang kita boleh istiqamah. Kalau kita boleh berselawat kepada Nabi SAW 100 kali setiap hari, sila. Kalau kita katakan kita ni tak boleh dah apa. Dah banyak sangat berserabung ni, tapi dulu tak berhenti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup. Kadang-kadang kita dulu baca cerita kisah-kisah para ahli ulama zaman dahulu, kita jadi kepada hebat mereka boleh khatam Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang saja. Hebat mereka boleh khatam Al-Quran daripada maghrib sampai ke isyak. Hebat mereka boleh khatam Al-Quran daripada pagi sampai ke petang. Hebat. Itu kehebatan yang Allah bagi kepada mereka. Kita kena mencari kehebatan kita untuk tunduk kepada Allah. Apa dia kita boleh? Itu
itulah kemampuan kita yang kita boleh buat. Saya tak boleh buat apa, saya cuma boleh baca Qul Huwallahu Ahad. Setiap kali lepas sembahyang kita kali kita boleh baca itu. Silakan nak kalau punya. Yang lain tak mampu nak buat, sila. Jadi apa kehebatan kita yang kita boleh bawa. Jangan kita baca kisah-kisah kehebatan para nabi bernama dengan menyebabkan kita gili kepala, kita pun tak boleh nampak. Jadikanlah itu sebagai satu sumber inspirasi untuk membuat perubahan dalam kehidupan kita. Mereka boleh khatam Al-Quran satu hari. Kita boleh khatam Al-Quran sekali setahun pun jadi. Sekali setahun pun jadi. Kan? Itu yang ada setengah pandangan mengatakan di Quran Allah kena khatam Al-Quran sebulan sekali pun tak boleh kata. Baca 4 muka surat setiap kali lepas sembahyang. 4 muka surat setiap kali lepas sembahyang. Maknanya dia kata apabila satu hari 4 muka surat bermakna dah habis satu juzuk satu hari. Sebulan ada 30. Bermakna 30 juzuk khatam Al-Quran. Itu cerita. Baik, kalau kita tak mampu nak buat 4 helai setiap kali lepas sembahyang, 2 helai pun tak apa. Tak mampu nak buat 2 helai, bacalah 1 helai pun tak apa. Jangan tak baca langsung. Tak boleh buat semua, buatlah sedikit. Sebab kita nak aman itu yang akan menghidupkan hati-hati kita. Dan pada kitab Zabur diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi Daud AS, dia ada firman Allah SWT kepada Nabi Daud AS, bahawasanya berakal itu tiada sunyi daripada 4 ketika, 4 keadaan. Allah berfirman kepada Nabi Daud AS dalam kitab Zabur. Sebelum ni ada ceritakan kepada kita sabda Nabi Isa AS. Ini cerita pun berkaitan dengan Nabi Daud AS. Firman Allah SWT kepada Nabi Daud AS, dia kata apa? Allah berkata kepada Nabi Daud AS, iaitulah orang yang berakal itu tiada sunyi daripada 4 keadaan. Maknanya orang yang berakal dia akan buat 4 keadaan. Dia kata apa? Yang pertama, suatu ketika berbaik ia di dalamnya dengan Tuhan. Ada masa untuk Allah SWT. Itu orang berakal. Aku dalam hadis Nabi yang saya sebut di hadis kursi saya sebut, kalau kita luangkan masa untuk Allah, Allah akan buka 2 kepada kita pintu. Allah akan buka kepada kita 2 pintu. Yang pertama, Allah akan buka kepada kita pintu kekayaan. Allah buka pintu kekayaan. Sama ada kaya harta, kaya akhirat, kaya hidup, kaya semua kaya. Tak memerlukan kepada yang lain. Itu yang Allah SWT sebut. Kemudian yang kedua, Allah akan buka kepada kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat panjang umur. Panjang umur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tanda banyak dosa. Allah akan buka 2 pintu. Yang pertama, Allah akan buka pintu kekayaan, dan Allah akan tutup pintu kefakiran. Bukan dia buka satu, dia buka satu, dia tutup. Allah akan buka pintu kekayaan, dan Allah akan tutup pintu kefakiran. Orang yang berakal ada masa untuk Allah SWT. Ada masa. Saya tengok dalam majalah Islam TV Al-Hijrah, saya lupa nama Farah. Sebab saya tengok itu dah separuh nak habis. Ulama besar di Kelantan, di rumah dia tu, bawah tu dia gali, dia buat macam satu jubah. Masa dia beruzlah, dia kata, masa dia berkhaluat, dia akan tutup pintu, dia duduk dalam gelap-gelap tu kat bawah rumah dia tu, dan dia akan berzikir kepada Allah. Sebulan lepas ada seorang perempuan, dia jumpa dengan saya, dia kata dia pergi cari pondok di Kelantan untuk anak perempuan. Pondok di Kelantan tu itulah pondok di Pantai Seribu. Dia ada mana pergi.
Tupak. Dia pergi ke pondok tu dan dia jumpa dengan seorang ustaz. Dia cerita, dia kata nak hantar anak perempuan dia masuk pondok. Jadi masa dia cerita tu begitu ni, jadi dia kenalkan dengan seorang tu guru pondok tu. Ustaz tu kata, dia kata biasanya lepas asar ustaz ni tak bawa rumah. Dia duduk dalam bilik seorang dia akan berkhalwat dengan masa dia dengan Allah saja. Dia akan putuskan hubungan dia dengan dunia buat sementara waktu. Masa dia pada ketika itu hanya dengan Allah saja. Sama ada dia berzikir, sama ada dia berselawat, sama ada dia baca Al-Quran, ataupun dia muhasabah diri dia. Kalau kita sebutkan bahawasanya dia buat pembenahan berkaitan dengan apa kesalahan-kesalahan dia lakukan semasa dia hidup. Setiap petang dia berdoa, dia akan berkhalwat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia buat, Allah Allah. Nak jumpa dia balik lepas maghrib, dia akan maghrib. Lepas lepas maghrib dia akan baca kitab. Dan di pondok tu dia kata siapa dia yang nak buat akikah, ambillah kambing free. Tak payah beli RM1,600. Free. Dan kambing tu membiak. Orang yang nak buat akikah tak akan ambil saja, akan bagi duit. Duit tu masuk tabung pondok. Duit tu masuk tabung pondok. Orang bagi-bagi dah buat bagi. Dan dia katakan kepada orang pondok di situ berniaga kecil-kecilan kerana mengambil sunnah daripada Nabi. Orang ni berniaga gula, orang ni berniaga tepung, orang ni berniaga pokok, kecil-kecilan. Boleh untung 50 sen, boleh untung sini pun dia. Sebab nak ambil sunnah daripada Nabi Allah sallallahu. Itu keadaan yang pertama. Dan suatu ketika mengira-ngira ia di dalamnya akan dirinya. Yang disebut di sini iaitulah ada satu ketika pula ni dia ni akan duduk bermuhasabah diri dia. Muhasabah diri dia. Hitung balik amal ibadah yang dia buat. Pagi tadi dia buat apa, hari tadi dia buat apa. Muhasabah. Ada tipu. Ini yang dikatakan orang yang berakal. Ada masa untuk nak check and balance, nak semak balik apa perbuatan-perbuatan kita daripada pagi tadi sampai ke mana, percakapan kita daripada pagi tadi sampai ke mana. Muhasabah balik diri. Nanti yang kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kiralah, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kira. Tadinya aku dosa banyak mana? Ada banyak mana? Dan ada kamu. Kemudian yang ketiga, dan suatu ketika berjalan ia di dalamnya kepada saudaranya, pada mencederakan mereka itu akan dia dengan keaiban diri dia. Dia pergi jumpa dengan orang tertentu, dengan saudara mara dia, atau dengan siapa saja. Dia tak cerita tentang keaiban orang lain, tapi dia mencerita tentang keburukan diri dia sendiri. Kalau Syekh Hana hari ni sembahyang kalah macam mana, cerita tentang keburukan diri dia. Bukan nak cerita tentang keburukan, cerita tentang keburukan diri dia. Jumpa dengan orang yang ulama kita, Syekh Hana ni bini tadi dalam hati kamu sembahyang berproporsional ataupun apa saja kesilapan kita buat dalam agama, cerita tentang keburukan diri sendiri. Ini yang dikatakan orang yang berakal. Kemudian yang keempat, suatu ketika menyucikan di dalamnya akan dirinya dan antara berlazat-lazat dengan yang halal. Pada satu ketika pula ada satu masa untuk nak membersihkan hati dia, untuk menyucikan diri dia daripada dosa-dosa. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Daud AS, orang yang berakal itu dia tidak akan sunyi empat keadaan. Kalau tak lengkap empat keadaan ini, fahamlah kita, termasuk saya sendiri, orang yang tak berakal. Tahu buat, tapi tak tahu nak sucikan.
Kita buat benda-benda yang maksiat, tapi kita tak ada masa untuk nak bertaubat kepada Allah, tapi ada masa untuk nak buat maksiat. Dikatakan orang yang tidak pernah. Kalau kita tahu dah buat benda maksiat, pandailah kalau kita cari masa untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan orang yang berakal. Dikata orang yang berakal itu meninggal dunia sebelum lagi bahawa dunia itu meninggalkan dia. Tadi yang empat tadi dah beda. Ini pula dikatakan orang yang berakal. Maknanya ciri-ciri orang yang berakal ni cukup banyak. Dia meninggal dunia sebelum dunia meninggal dia. Hakikatnya orang yang berakal meninggal tentang kelebihan-kelebihan dalam tak berminat untuk nak mencari kemewahan-kemewahan ataupun pujian-pujian dalam dia lebih gemar untuk nak mencari tentang kebaikan pada hari akhirat. Mungkin dalam kitab ini juga disebut kepada kita dulu bahawasanya orang yang alim, orang yang ulama yang sebenar-benarnya, iaitulah dia beramal ibadah kepada Allah seolah-olah dia telah pun berada di akhirat, seolah-olah dia berada di hari akhirat. Kalau dia rasakan hari akhirat, dia duduk dalam keadaan penuh dengan azab ni, amal ibadah yang dia buat ni kena buat betul-betul supaya dia selamat daripada azab pada hari akhirat. Ini yang dikatakan orang yang berakal. Secara mudah dalam urusan kita dalam dunia pada hari ini, kalau orang yang tidak ada simpanan akaun dia, dikatakan orang yang tak bijak dalam urusan kewangan dia. Maka sebab itulah dia pergi masuk seminar bagaimana awal ekonomi, bagaimana nak mengurus keluarga dalam kehidupan. Islam dah bagi tahu kawan, Islam tak berapa gemar untuk nak berhutang. Orang yang berhutang dia akan dapat dua. Yang pertama, dia akan mendapat kerisauan pada tengah malam dan dia akan mendapat kehinaan pada siang hari. Itu akibat daripada orang yang suka berhutang. Sebablah dari segi sudut beramal ibadah ini, kalau orang yang tidak ada perancangan untuk nak balik pada hari akhirat, dia lebih gemar kepada kehidupan dalam dunia dia nampak pun dalam dunia, bangun pagi pun untuk nak dapat dunia, malam pun nanti dia fikir untuk esok pun untuk dunia, tak ada masa untuk nak fikir hari akhirat. Dikatakan orang ini sebagai seorang yang tidak berakal, kerana dia nampak tentang urusan dunia semata, tak nampak tentang urusan pada hari akhirat. Ulama-ulama zaman dahulu dia buat amal ibadah untuk berkah pada hari akhirat. Dalam kitab Taqribul Ikhwan itu dia sebut dalam kitab itu dia sebut, dia kata bahawasanya bagi orang yang loba berbekal-bekal untuk nak balik pada hari akhirat, hendaklah mengekali amalan sunat serta memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Itu yang kalau kita rujuk pada kata-kata Imam Al-Ghazali, dia mengatakan bahawasanya amalan fardu itu adalah modal, maka amalan sunat itu adalah keuntungan. Fardu itu baru modal, tak dapat keuntungan. Seorang yang meniaga, kalau balik modal saja pusing, tapi kalau dapat untung lagi dia seronok untuk nak melakukan perniagaan. Orang yang cerdik dalam bab urusan dunia, dia tak nak perniagaan dia itu cuma balik modal, bahkan dia nak dapat untung berlipat kali ganda. Bagi orang yang cerdik pada hari akhirat, dia bukan sekadar untuk nak dapat modal saja, bahkan dia nak dapat bekalan logo keuntungan lebih daripada hari akhirat. Beza jauhlah dengan